Ya. Ya kan. Senaman tai chi katanya. Belajar tai chi. Guru tai chi ke? Ikut tai chi. Nampak tak muka saya? Okey ya. Kan tunjukkan sikit. Gitu. Okey, masuk ya. Saya pernah juga belajar tai chi. Saya pun pernah juga. Dia sebenarnya ada lagu dia. Maksudnya ada sini kata dia kan. Contoh macam ni. Nampak dia macam saya saja buat, tak ada tu yang boleh panjang-panjang. Nampak dia slow je kan. Antara yang saya pernah belajar macam ni tai chi. Sebiji buah tembikai. Cuba ikut saya. Sebiji buah tembikai. Kena perlahan, macam menghayati, menggerakkan otot-otot. Okey, gitu kan. Di atas meja. Itu yang nampak tai chi gerak-gerak macam tu kan. Sebab dia membayangkan sama. Okey, lagi sekali. Sebiji buah tembikai di atas meja. Lepas tu dia letak tepi tangan tu kan. Ambil pisau. Belah. Ambil pisau. Belah. Dah kan? Ada berapa? 3. 1, 2, 3. Okey. Lepas tu tangan kat tepi pula. Lepas tu dia buat macam ni. Sebenarnya berdirilah kan. Tak payah dirilah. Ibu-ibu kan diri langsung keluar cari air. Okey. Lepas tu dia pun buat macam ni. Sebiji untuk kamu. Tu yang nampak dia ke kanan satu tu. Bukan sebiji sebenarnya. Sepotong untuk kamu. Kemudian sepotong untuk kamu. Dia tegang kalau urat-urat dia. Kemudian sepotong untuk kamu. Nampak tak tu? Itu salah satu lagu. Saya belajar panjang lagi lagu dia. Tapi masa dia buat tu tak ada dia bercakap kuat. Sebiji buah tembikai. Tak ada. Dia macam, dia membayangkan lah. Dia dah hafal dah pergerakan tu. Lepas tu dia buat. Tapi masa buat tu rasakan pergerakan otot dengan tenang. Nak buat regangan sebenarnya. Macam-macam lah pagi ni kan. Ustazah dah semangat. Masya Allah. Allahu Akbar. Jangan pula kalau siapa belajar tai chi, maksudnya kita sebenarnya senaman terbaik solat. Solat itu berdiri tegak dengan betul. Contoh kan, kita semayang, subhanallah. Terima kasih ya, tolong jaga. Bila solat, subhanallah, kita ni kalau boleh berdiri tu tegak, dada tu tegak. Ini semayang Allah. Nampak tak membongkok? Ya Allah, memang tahu dah tua. Jangan tunjuk sangat ketuaan tu. Kadang saya tengok muslimat kita, kalau daripada belakang macam anak dara, tengok depan, nenek orang. Dengan kemasnya, dengan bawa handbag, jalan ke main lagi, dengan kasut. Tapi tai semayang tu, tiba-tiba menua lah pula kan. Jadi, subhanallah, ketika solat kan, kita duduk tegak, yang perlu tunduk kepala. Bahu ni biar buka ni, pembuluh darah biar terbuka, darah berjalan dengan lancar supaya kita tak rasa berat dan sebagainya. Saya belajar bab solat dari sudut pergerakan yang betul, antaranya belajar dengan Profesor Abu Bakar, Profesor Fatimah. Ini pengkaji tentang keajaiban solat dari sudut sains. Profesor ni di UM, dia hasilkan 2 buku tu, Solat Menurut Sains tu, yang kulit hitam tu. Saya pun pergi ikuti kursus dan saya faham kenapa perlu duduk dalam keadaan tegak, meluruskan tulang belakang. Ini kan Allah, kita rasa macam khusyuk lah buat macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tahiyat pun Allah. Betul tak tahiyat? Apa salahnya duduk tegak? Duduk tegak, lepas tu tundukkan kepala. Memang bukan suruh tegak macam tu, tak. Bila solat kan, angkat takbir tu kan, ramainya macam ni. Bukan kata tak sah, ini sunnah hayat saja. Tapi bila kita buat tegak, semua tegak ke depan, semua jari ngadap kiblat. Tegak, pembuluh darah ni, mengalir ni. Saya baca dalam buku sains tu bagaimana. Lepas tu kita buka ni, duduk tegak ni, ia membantu khusyuk. Sebab apa? Kelancaran darah, fokus, macam-macam lah. Tubuh badan kita ni sedang dilenturkan, subhanallah. Lepas tu angkat takbir kan. Okey, yang tentang perbahasan, kita boleh sama level dengan telinga. Ada juga jari, ibu jari sama dengan telinga. Ada yang terapat. Sebenarnya ini semua sunnah hayat, tak perlu bergaduh. Macam ni betul, macam ni. Ini sikit ni. Tak apa, kalau ada yang, ada yang sadar. Dia tak boleh nak rapat macam ni. Kan? Dia,
Ada kepak. Apa? Ada kepak sebab dia dah sadar ni. Makan masa nak sadar tu ya. Bukan senang-senang. Okey, subhanallah. Jadi tak apa, beza sikit-sikit tu tak ada masalah ibu-ibu sekalian. Lepas tu kita angkat takbir. Allahu Akbar. Letak tengah-tengah kan ikut. Maksudnya yang ni pun tak payah bergaduh. Kiri kanan sikit, tengah sikit. Okey. Antaranya yang saya belajar yang paling hampir dengan sifat solat Nabi, pegang pergelangan ni. Lepas tu berada di tengah-tengah. Bila di tengah-tengah, ini 90 darjah, ini 90 darjah. Ini adalah cara, maksud kedudukan yang paling rileks untuk otot. Untuk aliran darah semua. Tapi kalau dah terbiasa lebihkan ke kiri, terpulang. Ia bukan jejaskan solat. Ini sunnah hayat. Kena bezakan, bukan sunnah ab'ad. Bukan rukunnya. Dan orang Islam kita banyak bergaduh bab solat, bab sunnah hayat. Subhanallah. Ada yang letak satu, dia kata Allah itu Ahad. Ada letak dua, Allah dan Nabi Muhammad. Kalau 5 tu rukun Islam ke? Maksudnya ada yang buat macam ni. Dah terbiasa, itu tidak jejaskan solat. Tapi sebagian mengatakan Nabi genggam macam ni. Masya Allah. Jadi saya tak nak benda ni dipanjangkan, kan tak habis buku kita ni kan. Masya Allah. Tapi ilmu juga kan. Berdiri tegak. Bila rukuk, ramai yang rukuk. Kalau saya cek ni, sebab kalau saya buat kursus solat, memang kita akan buat praktikal. Ramai yang bongkok. Walaupun ada makcik kata, makcik tak boleh lah nak lurus, memang dah bongkok macam ni macam mana. Bila kita buat latihan-latihan lama, dia boleh luruskan tulang belakang. Kita tahu tulang belakang ada saraf tunjang yang menyambungkan otak kita kepada seluruh tubuh kita. Berapa lama kita solat dalam keadaan bongkok, tulang belakang kita bongkok, saraf tunjang dan sebagainya. Bila saya belajar dengan profesor yang buat kajian, bila luruskan tulang belakang, banyak anggota badan kita sedang dibetulkan. Sebab itu, ada makcik tu sakit lutut, sakit ini, dia buat 2 minggu untuk luruskan tulang belakang. Ada kaedah dia, macam mana nak dapat tulang belakang lurus. Kan sahabat cerita, Nabi bila solat, letak air penuh pun kalau di atas belakang, tak tumpah. Kita memang jatuh menceceh lah. Sebab ramai yang bongkok macam ni. Kalau bangun ni, saya cek macam gini. Macam mana nak bukakan sikit dada kita, bila rukuk tulang belakang tu jadi lurus. Subhanallah. Jadi bila dibuat tu, mungkin 2 minggu akan rasa sakit ni, terik orak ni. Lutut semua, memang kebaikannya akan sakit. Dia kata 2 minggu. Tapi lepas tu ustazah saya dah boleh solat normal. Kalau sebelum ni solat duduk atas kerusi, solat kena duduk atas lantai. Dan banyaklah hikmahnya sebenarnya solat adalah, ini dikaji oleh pakar, tudung saya ni dah sengit kan, oleh pakar senaman. Ada satu saya baca, pakar senaman ni dia merantau seluruh dunia nak cari senaman terbaik. Sehingga satu ketika dia tengok orang Islam solat, tapi dia ingat itu satu bentuk senaman. Bila dia kaji, dia memang satu bentuk pergerakan yang seimbang semua. Komposisi, saraf, urat saraf, semualah kebaikan dari sudut sains. Sebab itu, 3 orang profesor ni, cuba cari dalam internet. Buku ni dah lama. Nama dia Profesor Abu Bakar, Profesor Fatimah dengan Profesor Institute Cina, dan belum masuk Islam lagi. Saya tahu sampai ini dia belum Islam. Tapi 3 profesor ni, setiap kali dia buat kajian tentang salat, dia pasang macam-macam alat. Dekat kepala banyak wire, dekat badan. Yang ini dia kaji bagaimana kesan solat yang ikut pergerakan yang betul. Bila sujud, macam mana rukuk, macam mana pergerakan yang betul. Kesan kepada otak. Ada yang kesan kepada jantung, paru-paru. Ada yang kaji menurut keseimbangan badan. Dan yang mereka dapati, kualiti solat yang terbaik adalah mereka yang memahami bacaan solat. Dia buat kajian, ada kumpulan yang solat tak faham bacaan solat. Dan dia pasang alat yang sama kepada orang yang solat, dan orang ini faham bacaan solat. Dan ketika dia solat, alat dipasang penuh ni. Kalau baca buku dia, penuh alat-alat dipasang tengah solat. Yang ni pula faham bacaan solat. Yang ini mencapai tahap ketenangan sekian-sekian. Jantung dia sekian-sekian. Dari segi ini jauh berbeza berkenaan dengan bacaan solat. Dan pergerakan rukuk, sujud, atahiyat, jari ke belakang, semua itu mempengaruhi aliran darah, semualah. Masya Allah, Allahu Akbar. Itulah dia mukadimah. Nak suruh panggil lagi. Panggil tadi Asma Husna, sekarang bab solat pula kan. Okey, saya memang ada PowerPoint, memang panjang, beratus-ratus. Ada 4 sekurang-kurangnya PowerPoint, satu PowerPoint beratus-ratus. Solat dari sudut sains, azan, wuduk. Dulu memang selalu bawa modul solat ni. Tapi insya-Allah saya akan kemas kini modul tersebut, sebab biasanya buat tu berhari-hari barulah habis. Tapi seronok mendalami bab solat.
Biasa saya gabung dengan ustaz yang pakar dalam bab hukum hakam. Okey. Subhanallah, Allahu akbar.